Okay, mungkin awak ada kelas sebelum ni. So saya nak share screen. Boleh nampak tak screen saya? Boleh. Nampak. Nampak Okay kelas, sebelum kita pergi ke topik special triangle, okay, angle for special triangle, kita nak try dulu buat beberapa latihan. Tengok yang pertama adalah untuk tukar daripada degree kepada radian. So soalan minta kita tukar daripada 1 degree kepada radian. Okay, so semalam kita dah belajar macam mana nak tukar daripada degree kepada radian. Okay, so bahagi dengan full degree 180 darab dengan full radian adalah pi. Okay, so sekarang kita nak 1 degree tukar kepada radian. Okay, so awak akan dapat berapa? Satu bahagi 180 darabkan dengan pi. So awak akan dapat nilainya adalah berapa? 0.017. 7, 4. 5. Okay, 4 titik perpuluhan, awak akan dapat 0.0175. Dia tekan kalkulator. And then 35 degree. So 35 degree, 35 bahagi 180 darabkan dengan pi dapat berapa? Berapa dapat? 0.6109. Okay. 0.6109 radian. Okay, very good. Lepas tu dia suruh tukar 50 degree. So 50 bahagi dengan 180 darab dengan pi. So dapat berapa? 0.8727. 0.8727 right. Okay, ataupun radian. So ini adalah cara nak tukar daripada degree kepada radian, mudah sahaja. And then dia suruh kita tukar daripada radian kepada degree. So nak tukar daripada radian kepada degree adalah formulanya, okay, daripada radian kepada degree, okay, formulanya adalah bahagi dengan pi darab dengan 180. So sekarang dia suruh kita tukar pi over 5. So pi over 5 kena bahagi dengan pi darab dengan 180 degree. Cuba tengok dapat berapa? $36. 36 degree. Okay, awak akan dapat 36 degree. And then pi over 7. Okay, sama je. Pi over 7 bahagi dengan pi darab dengan 180. So awak akan dapat 25.71. 7143. Okay, 7143 degree. Okay, lepas tu dia nak pi over 6. Samalah. Pi over 6 bahagi dengan pi darab dengan 180 degree. So awak akan dapat 30 degree. Okay, so itu adalah macam mana tukar daripada radian kepada degree. So mudah sahaja. Okay, nak tukar daripada degree kepada radian bahagi dengan 180 darab dengan pi. Nak tukar daripada radian kepada degree bahagi dengan pi darab dengan 180. Terbalik je. Okay, terbalik sahaja. So ini cara nak tukar. Okay, tengok soalan nombor 3. If cos theta, okay, if cos theta equal to negative 12 over 13, okay, if cos theta equal to negative 12 over 13 and theta is in the second quadrant. Okay, dia bagi tahu kita theta kita duduk dekat second quadrant. Bila dia duduk dekat second quadrant, maksudnya dia duduk dekat sini lah. Okay, dekat sini. Okay, dekat sini adalah theta. Okay. So, dia bagi tahu cos negative 12 over 13. So, apa formula nak cari cos theta? Adjacent per Adjacent bahagi dengan
hypotenuse. So bila kita punya theta dekat sini, yang ini adalah apa kelas? Garisan ni? Garisan yang ni yang saya Z. ha? Opposite. Opposite. Correct. Yang ini yang bawah ni Bawah adjacent. adjacent, Adjacent. dan yang ini adalah hypotenuse. Hypotenuse. So bila dia bagi tahu kita punya theta duduk dekat second quadrant, maksudnya nilai adjacent kita adalah negatif. Sebab awak tengok belah sini adalah negative value untuk X. Okay, so adjacent kita negatif. Negatif 12. And dia bagi tahu hypotenuse kita adalah 13. Okay, sebab dia bagi tahu cos theta adalah negatif 12/13. Okay, so A adalah adjacent dan hypotenuse yang bawah adalah hypotenuse. Negatif siapa punya? Negatif adalah A punya. Sebab A duduk dekat sebelah kiri untuk paksi X adalah negatif. So daripada situ kita tahu nilai A kita adalah negatif 12. Nilai H kita adalah 13. Okay. Boleh tak kita nak cari berapa nilai O kita kelas? Opposite. Boleh. Boleh. Sebab apa? Sebab kita tahu formula hypotenuse H adalah punca kuasa A kuasa 2 tambah O kuasa 2. Ini adalah formula hypotenuse H. Sekarang H kita 13. Okay, punca kuasa A kita negatif 12 kuasa 2 tambah dengan O kita tak tahu. Okay, so sekarang kita kena cari O. So pindahkan punca kuasa. Okay, pindahkan punca kuasa pergi sebelah dapat apa? Jadi apa? Kuasa 1/2. Kuasa 2. Okay, so kita ada 13 kuasa 2 sama dengan negatif 12 kuasa 2. Awak akan dapat 144 tambah dengan opposite kuasa 2. Okay, so 13 kuasa 2 adalah 169 sama dengan 144 tambah O kuasa 2. So 144 ni kita bawa dia pergi sebelah, dia jadi tolak. So 169 tolak 144, awak dapat O kuasa 2. Okay, so 169 tolak 144 adalah 25. 25 adalah O kuasa 2. So nak cari O kena buat apa? Buang 2. Buang kuasa 2. Kuasa 2 pindah sebelah dia jadi apa kelas? Punca kuasa. Punca kuasa. So O sama dengan punca kuasa 25. So O sama dengan 5. So dapatlah nilai O kita sama dengan 5. So sekarang soalan dia suruh kita cari find the other trigonometric ratios. So awak kena tahu yang the other trigonometric ratios maksudnya trigonometric ratios yang selain daripada cos. Kita ada 6. Kita ada cos, kita ada tan, kita ada sin, kawan kepada cos adalah sec, kawan kepada tan adalah cot, kawan kepada sin adalah cosec. Okay, di mana sec ini adalah 1/cos ataupun nilai cos tu awak terbalikkan awak dapat sec. Nilai tan awak terbalikkan awak dapat cot. Nilai sin awak terbalikkan awak dapat cosec. Okay, so sekarang dia suruh kita cari yang lain. So kita dah ada. Okay, cos kita dah ada. Kita tahu cos adalah A/H. Dah ada negatif 12/13. Dah dapat dah. Okay, sekarang kita nak cari sin. Sin adalah O/H. Opposite over hypotenuse. So O kita dah dapat. O kita 5. Hypotenuse kita adalah 13. Okay, and then kita nak cari tan pula. Sekejap ni. 5/-12. Tan sama dengan O/A. So O kita adalah 5 dan A kita adalah negatif 12. Okay, very good. And then kita nak cari lagi 3. Okay, cos lawan dia adalah sec theta. So nak cari sec, awak cuma perlu terbalikkan sahaja cos ni. Kalau cos awak negatif 12/13, sec adalah 13/-12.
Okay, and then kita nak cari cosec theta. Cosec adalah kawan kepada sin. So nak cari cosec, terbalik saja sin. Kalau sin awak 5/13, cosec awak 13/5. Dan cot adalah kawan kepada tan. Jadi nak cari cot, terbalik sahaja tan. Tan awak 5/12, 5/-12. So cot awak adalah -12/5. Dapatlah the other trigonometric ratio. So ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so itu cara dia. Okay, tengok soalan yang keempat. Soalan yang keempat ni pun lebih kurang juga. Okay, soalan yang keempat ni lebih kurang. Kita ambil soalan yang keempat. Okay, if tan theta equal to 1/2, where theta is greater than 180, less than 270, find the other trigonometric ratios. Okay kelas, sekarang dia bagi tahu tan theta adalah 1/2 dia cakap. Dan dia bagi tahu theta lagi besar daripada 180 dan lagi kecil daripada 270. So theta duduk dekat kuadran mana? Ketiga. Yes, very good. Theta duduk kat kuadran yang ketiga. Sebab theta dia lagi besar daripada 180, dia lagi kecil daripada 270. So sekarang theta duduk kat kuadran yang ketiga. So theta ada kat sini. Okay, so theta kat sini. Okay, sekarang dia bagi tan. So tan sama dengan 1/2. Okay, tan sama dengan 1/2. So tan adalah opposite bahagi dengan adjacent. So maksudnya opposite awak 1, adjacent awak 2. So kalau theta dekat sini apa? Dekat sini. Opposite. Opposite. Very good. So dekat sini adalah opposite. Okay, dekat sini adalah adjacent dan ini adalah hypotenuse. Doktor, sekarang dia dekat belah kiri. Kenapa adjacent dia positif? Okey, kenapa dia positif kelas? Sebab kalau awak tengok dekat sini, di kuadran yang ketiga, A ini negatif. Sebab dia duduk sebelah kiri. Paksi X kalau sebelah kiri dia negatif. Okey. O pun negatif. Sebab dia duduk dekat bawah. Kalau paksi Y, bahagian bawah adalah negatif. Bila negatif dengan negatif, jadilah positif. So awak kena berhati-hati. Sekarang O awak bukan positif 1, tapi O awak sebenarnya adalah negatif 1. Okay, sebab awak tengok, dia duduk dekat kuadran ketiga. So nilai O adalah negatif. Okay, and then nilai A pun negatif 2. Sebab dia duduk dekat sebelah kiri. So A awak negatif 2. Okay, so sekarang awak ada O, awak ada A. Boleh tak nak cari H? Boleh, sebab H formulanya adalah punca kuasa A kuasa 2 tambah O kuasa 2. So kita boleh kira. Okay, so H sama dengan punca kuasa. A kita adalah negatif 2 kuasa 2 tambah dengan O kita adalah negatif 1 kuasa 2. So H kita adalah punca kuasa negatif 2 kuasa 2 adalah 4 tambah dengan 1. So awak dapat H awak adalah punca kuasa 5. Okay, so tak payah cari titik perpuluhan pun tak apa. Biar je H sama dengan punca kuasa 5. So sekarang awak dah ada. O awak negatif 1. A awak negatif 2. H awak punca kuasa 5. So bolehlah kita cari dia ada trigonometric ratios. Kita dah ada tan. So kita kena cari sin, cos, sec, cosec dan cot. Okay, so tan dia dah bagi. Tan theta sama dengan 1/2. So cos theta adalah adjacent bahagi hypotenuse. So adjacent negatif 2. Hypotenuse punca kuasa 5. So dah dapat cos, boleh cari kawan dia. Kawan dia adalah sec. Sec terbalik sahaja punca kuasa 5 bahagi negatif 2. Okay, and then kita dah ada tan, kita boleh cari cot. Cot kawan kepada tan. So terbalik sahaja 2/1. Okay, lepas tu kita cari sin. Sin adalah opposite bahagi dengan hypotenuse. So opposite kita negatif 1, hypotenuse kita punca kuasa 5. Okay, so sin kawan dia adalah cosec.
So terbalik sahaja. Punca kuasa 5 bahagi negatif 1. So awak dapatlah dia ada trigonometric ratio 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daripada 1 sahaja dia bagi, kita boleh cari lagi 5. Faham tak yang ini? Faham? Faham. Faham Alright. So ini adalah berkenaan yang kita belajar sebelum ni. So hari ni kita nak masuk sedikit tentang special angle triangle. Okay, so special angle triangle ni digunakan bila kita nak cari sesuatu nilai angle tanpa menggunakan kalkulator. Okay, sebabnya bila kita tahu apa kita punya panjang adjacent, kita punya panjang opposite dan kita punya panjang hypotenuse, kita boleh cari apa-apa trigonometric function tanpa menggunakan calculator directly. Syaratnya awak kena tahu. So ada beberapa nilai theta yang kita boleh cari tanpa menggunakan calculator berdasarkan kepada special triangle. Diberi kepada awak dua sahaja triangle, okey, di mana dua triangle ni dia mengandungi 3 sudut yang berbeza. Sudut yang pertama adalah 30, 60 dan 45. Maksudnya kita boleh cari sin 30 ataupun sin 45 ataupun sin 60 ataupun tan 30 tanpa menggunakan kalkulator. Boleh cari dengan menggunakan nilai yang dia dah bagi. Okay, so untuk triangle, special triangle, awak cuma perlu ingat ada dua special triangle. Triangle yang pertama adalah right angle triangle. Okay, di mana right angle triangle ni, okay, dekat sini sudutnya adalah 90, dekat sini sudutnya adalah 45, dekat sini pun sudutnya adalah 45. Bila angle dia sama, okay, panjang sisi ni pun sama dan panjangnya adalah 1, yang opposite yang sini pun 1, yang dekat hypotenuse adalah punca kuasa 2. Ini ada dia punya formula, ada dia punya kenapa macam ni, tapi awak perlu ingat sahaja, jangan tak payah tanya kenapa, sebab derivation ni panjang. Macam ni dia dapat panjang sisi dia 1, doktor macam ni dia tahu, dia ada formula dia. Okey, dan segitiga yang kedua adalah segitiga yang melibatkan sudut 30, 60. Okey, dia berasal daripada triangle yang mempunyai sudut 60, sudut 60, sudut 60. Okey, dia berasal daripada triangle yang mempunyai sudut 60, sudut 60, sudut 60. Dia pecah kepada dua triangle ni. Okey, so kita dapatlah satu lagi triangle. Okey, di mana triangle ni dia mempunyai, okey, sini sudut 90, dia kat sini sudut 60, dekat sini sudut 30. Sebab dia pecah dua yang ni. Okay, 60 ni pecah 2 jadi 30. Okey, dan diberi kepada awak panjang dia adalah sini 1, hypotenuse dia adalah 2 dan satu lagi ni adalah side 3. So awak kena ingat dua triangle ni. Okey, bila awak ingat dua triangle ni, okey, katakanlah awak nak cari sudut ataupun trigonometric ratios untuk sudut 30. Okey, awak ada dua triangle. Okey, ini adalah special triangle. Triangle yang pertama, okay, triangle yang kedua. Okay, awak ada, katakan soalan minta awak cari tan 30 tanpa menggunakan kalkulator. Okay, kalau kat belakang kita boleh tekan je, orang tak nampak pun kita guna kalkulator. Tapi katakanlah tiba-tiba awak pergi jumpa dengan sesiapa, dia kata, cuba cari tan 30, tak payah guna kalkulator. Okay, so kita tahu untuk sudut-sudut 30, 60 dan 45, kita boleh cari tanpa menggunakan kalkulator kerana kita ada dua segitiga ni. Katakanlah kita diminta untuk cari tan 30, awak pun buat dah segitiga yang kedua ni. Awak tahu awak akan ada satu segitiga. Okay, sini katakanlah awak letak sudut 30 yang awak nak cari, so sini sudut dia 60. So awak tengok yang bertentangan dengan sudut 30, panjang sisi dia adalah 1. Yang bertentangan dengan sudut 60, panjang sisi dia adalah side 3, hypotenuse dia adalah 2. Okay, so sekarang kalau soalan minta awak cari tan 30, formula untuk cari tan adalah opposite bahagi dengan adjacent. So kalau awak tengok dekat segitiga ni, kat sini 30, yang mana satu opposite?
1. 1. Yang ini adalah opposite. Yang mana satu adjacent, punca kuasa 3 ni adalah adjacent. So bila kita diminta untuk cari tan 30, okey, opposite over adjacent, opposite 1, adjacent kita adalah sec 3. Terus dapat jawapan tanpa menggunakan kalkulator. Okey, macam mana kalau dia suruh awak cari sin 60? Okey, awak tahu formula untuk cari sin adalah opposite over hypotenuse. So kalau ini sudut 60 awak, mana awak punya opposite? Ni sudut 60, mana opposite? 3 square root. Square root 3. Square root square 3 opposite. 2 ni hypotenuse. So directly awak dapat sin 60 sama dengan sec 3 bahagi 2. Kalau soalan minta awak cari cos 45, awak guna segitiga yang pertama. Okey, ini sudut 45, kita nak cari cos 45. Okey, so nak cari cos 45, formula cos adalah adjacent over hypotenuse. So kalau dekat sini 45, okey, adjacent sama dengan 1, hypotenuse sama dengan punca kuasa 2. So kita dapatlah 1 bahagi dengan punca kuasa 2. Ini gunanya special angle triangle. Okey, ini gunanya special angle triangle. Okey, di mana special angle triangle ni kita gunakan kalau kita nak cari sesuatu trigonometric ratios tanpa menggunakan kalkulator. Dia ada dua sahaja special angle triangle. Okey, yang pertama melibatkan sudut 45. Okey, sudut 45. So kita ada triangle. Sini sudutnya 45. Sini sudutnya 45. Okey, sini panjang sisi dia 1. Sini panjang sisi dia 1. Dia punya hypotenuse adalah punca kuasa 2. Okey, lepas tu kita ada satu lagi special triangle di mana dekat sini adalah segitiga tegak. Yang ini sudutnya 60. Yang ini sudutnya adalah 30. Bertentangan dengan 60 adalah 1. Okey, bertentangan dengan 30 adalah 1, bertentangan 60 adalah sec 3 dan hypotenuse ni adalah 2. Okey, so kalau disuruh awak cari contohnya cos 30. Okey, awak tahu awak nak cari cos 30, 30 dekat sini. So kalau 30 dekat sini, okey, cos adalah adjacent over hypotenuse. So dekat sini 30, adjacent yang mana satu? Kalau sini 30, adjacent mana? Punca 3. Punca kuasa 3, sebelah sudut. Okey, sebelah sudut adalah adjacent, bertentangan dengan sudut adalah opposite. Kalau 60, yang ini adalah adjacent dia. Sebab sudut 60, sebelah sudut adalah adjacent, bertentangan dengan sudut adalah opposite. So awak tengok sudut awak. Kalau sudut 45, okey, sebelah sudut adalah adjacent, bertentangan dengan sudut adalah opposite. So tengok kita punya sudut tu dekat mana. Okey, so soalan minta contoh soalan. Okey, so contoh soalan Contoh soalan suruh kita cari sin negatif 45. Okay, so semalam awak ingat saya bagi tahu kalau kita ada sin negatif theta, dia sama dengan negatif sin theta. Maksudnya kita cari dulu sin theta tambah sahaja negatif value kat depan. Kalau cos negatif theta, dia sama je dengan cos theta, tak ada sin. Okay, cos negatif dengan cos positif sama, itu hanya untuk cos. Dan untuk tan dia sama dengan sin. Tan negatif theta adalah negatif tan theta. Kita cari tan theta, kita tambah negative value. Sekarang soalan minta kita cari sin negatif 45. Okay, so kita kena cari sin 45, lepas tu kita tambah negatif dekat depan. So macam mana kita nak cari sin 45 tanpa menggunakan kalkulator? So kita tahu kita ada special angle triangle. Kita di mana kita ada satu triangle yang mempunyai sudut 45. Okey, panjang sisi dia 1, 1 dan hypotenuse dia 2. So bila soalan minta kita cari sin 45, formula untuk sin adalah opposite over hypotenuse. So opposite dia adalah 1,
Okay, hypotenuse dia adalah punca kuasa 2. Dan disebabkan dia suruh kita cari negative angle, kita kena tambah negatif dekat depan. So awak dapat nilai dia tanpa menggunakan kalkulator, tak perlu tekan kalkulator. Okay, dan kalau awak tengok dekat table yang saya share dengan awak sebelum ni berkenaan dengan trigonometric ratios. Okay, kalau awak tengok dekat sini, dekat table ni, okay, di kuadran yang pertama, okay, di kuadran yang pertama, ini adalah kuadran yang pertama, nilai sin, nilai cos dan nilai tan kesemuanya adalah positive value. Okay, di kuadran yang pertama, nilai sin, nilai cos dan nilai tan positif. Bila sin, cos dan tan positif, automatically kawan dia sec, cosec dan cot pun akan positif. Itu first quadrant. Kalau awak tengok dekat kuadran yang kedua, okay, yang positif hanyalah sin. Yang ini negatif, yang ini pun negatif. Maka automatically kawan sin adalah cosec. Cosec pun positif. So dekat kuadran yang kedua hanya sin dan cosec sahaja yang positif. Okay, nanti saya tunjuk kenapa kita kena tahu. Dekat kuadran yang ketiga, kalau awak tengok tan sahaja yang positif. Sebab apa? Negatif bahagi negatif positif. Okay, bila tan positif, automatically dia punya kawan cot pun positif. Yang lain semua negatif. Dan di kuadran yang keempat, cos sahaja positif. Bila cos positif, automatically kawan cos iaitu sec pun positif. Yang lain semua negatif. Okay, kalau saya simpulkan atau saya simplifykan, kita ada 4 kuadran. Okay. Di kuadran yang pertama semua positif. Sin, kawan dia, kawan sin apa? Cosec, cos, kawan cosec dan tan. Kawan tan adalah cot. Semua positif. Kuadran pertama. Di kuadran yang kedua, hanya sin dan cosec sahaja yang positif. Selain daripada tu, dia akan jadi negatif. Di kuadran yang ketiga, hanya tan dan cot sahaja yang positif. Dan di kuadran yang keempat, hanya cos dan kawan dia sec sahaja yang positif. Okay, so awak ingat, okay, ada 4 kuadran, sini all, sini sin, sini tan, sini cos. Yang ini maksudnya yang positif. Kenapa? Okay, soalan minta contohnya, kita cari sec 210. Okey kelas, 210 diduduk kat kuadran mana kelas? 3. Yes, 210 diduduk kat kuadran ketiga. Kerana apa? Daripada sini sampai sini baru 180. Kita perlukan another 30. So sini adalah kita punya garisan bahu kita ataupun arm kita. Okey. Dan kat sini daripada mula sampai sini 180. So theta dalam ni berapa je kelas? Theta dalam ni 30. 30. Okay, so instead of you are searching for sec 210, sebenarnya you boleh cari sec 30. Okay, dengan menggunakan special triangle. Kita ada special triangle tadi. Okay, sini sudut 60. Okay, sini sudut 30. Bertentangan dengan sudut 60 adalah sec 3. Okay, bertentangan dengan sudut 60 sec 3. Bertentangan dengan sudut 31. Hypotenuse dia 2. Okay, so sekarang kalau kita nak cari sec, okay, sec ini kawan kepada cos. Nak cari cos, formulanya adjacent bahagi hypotenuse. So nak cari sec, formulanya apa? Hypotenuse bagi adjacent. Hypotenuse bahagi adjacent. Terbalikkan sahaja sebab dia kawan. Okay. So nak cari sec 30, hypotenuse bahagi adjacent. Okay. Nak cari sec 30, hypotenuse bahagi adjacent. So 30 dekat sini. Okay. 30 dekat sini. Hypotenuse berapa?
2. 2. Hypotenuse tak berubah. Hypotenuse Ha. adalah yang ini, 2. Okey, 30 dekat sini. Berapa dia punya adjacent? Square root 3. Yes, square root 3. Adjacent mestilah sebelah sudut. Sini sudut, so adjacent yang sebelah dia, square root 3. So sekarang kita dapat sec 30 adalah 2 per square root 3. Tapi awak tengok sekarang dia duduk dekat kuadran yang ketiga. Dekat kuadran yang ketiga hanya tan dan cot sahaja positif. So automatically awak dapatlah sec 30 adalah negatif. Okay, sorry, bukan sec 30, sec 210 yang kita nak cari. Okey, kita cari nilai sec 210 dengan menggunakan sudut 30. Okey, tapi disebabkan dia duduk di kuadran yang ketiga, maka sec 210 yang kita nak cari adalah negatif 2 per sec 3. Okey, kalau awak tak percaya, cuba awak tekan kalkulator cos 210, awak dapat apa? Cuba tekan kalkulator cos. Dapat negatif 0.8660. Okey, dia dalam bentuk perpuluhan. Kalau kita tukar di dalam bentuk pecahan, dia adalah negatif punca kuasa 3 bahagi 2. Awak boleh try. Okey, negatif punca kuasa 3 bahagi 2, awak dapat perpuluhan yang awak dapat tu. So, bila kita nak cari set, kita kena terbalikkan, tu yang kita dapat yang ini. Okey, dia dengan menggunakan special angle triangle. Okay, saya tunjuk lagi satu contoh. Okey, kita nak cari cos 510. Tanpa menggunakan kalkulator tau. Tak boleh tekan kalkulator. Kena tanpa menggunakan kalkulator. Okey kelas. So kita cuba kita lukis cos 510 ni dekat kuadran mana. So 510 ni dia dah lengkap satu putaran. 360. Okey, next putaran kena tambah lagi berapa kelas? Tolak dengan 360. So kita ada lagi 150. 150. So dia start putaran yang kedua 150 sampai ke kuadran yang kedua, dia berhenti dekat sini. So sini dia punya arm dia. Okay. So kalau dekat sini 150, theta kita dekat dalam ni berapa? 30. 30. So sebenarnya kelas, instead of awak cari cos 510, awak boleh je cari cos 30 degree. Okay. Macam mana kita nak cari cos 30 degree tanpa menggunakan kalkulator? Kita ada special angle triangle. Okay. Di mana kita ada sudut 30, kita ada sudut 60. So bertentangan dengan sudut 30 adalah 1. Bertentangan dengan sudut 60 adalah punca kuasa 3. Hypotenusnya adalah 2. Okay. So sekarang kita nak cari cos. Cos formulanya adalah adjacent over hypotenuse. So kalau 30 kat sini, adjacent dia yang mana? Square root 3. Square root 3. Okay, bahagi dengan hypotenuse. Hypotenuse berapa? 2. Square root 3 per 2. Okay, kelas. Tapi sekarang awak tengok, dia duduk dekat kuadran nombor 2. Kuadran nombor 2 hanyalah tempat sec dan kawan dia cosine. Cos akan negatif. So automatically awak dapat cos 510 sama dengan negatif sec 3 per 2. Okay. Negatif sec 3 per 2. Kalau awak tekan kalkulator, awak dapat benda yang sama juga. Awak boleh tekan cos 510. Awak akan dapat benda yang sama. Tapi sekarang kita kira tak guna kalkulator. Kita guna special angle triangle. Okay. Saya bagi satu lagi contoh. Cari cot 300. Cot 300. Okay. Dia nak suruh kita cari cot 300. Okay kelas. Kita lukis dulu. Kita tengok 300 ni duduk kat kuadran di mana. 300 dia bergerak daripada mula sampai sini baru 180, sampai sini baru 270, tambah lagi 30. Okay, dia berhenti dekat sini. Kalau sini sampai sini 300, theta awak dalam ni berapa kelas? 60. 10. Okay, so sebenarnya instead of you cari cot
300, you boleh cari chord 60 degree. Macam mana nak cari chord 60 degree? Kita ada special angle triangle. Okay, special angle triangle kita ada sudut 60, ada sudut 30. Hypotenuse dia 2. Bertentangan dengan 60 adalah punca kuasa 3. Bertentangan dengan 30 adalah 1. So sekarang kita nak cari chord. Okay, kalau formula chord ni kawan dia tan. Tan formulanya opposite over adjacent. So kalau chord formulanya apa? Adjacent over opposite. Adjacent over opposite. So kalau kita nak cari sekarang adalah chord 60. So kita kena tengok sudut 60. Kalau sudut 60 dekat sini, siapa dia punya adjacent? 1. 1 sebelah dia. Adjacent sebelah. Sudut kat sini, sebelah dia 1. Berapa dia punya opposite? Square root 3. Square root 3. Okey, dan awak kena ingat sekarang dia duduk dekat kuadran yang keempat. Kuadran yang keempat ni rumah cos dengan sec, bukan rumah chord. Okey, so bila dia bukan rumah dia, maka chord 300 awak adalah negatif 1/3. Automatik. Boleh ke kelas? Boleh. Boleh. Okey. So sebenarnya simple saja, cuma dia perlukan pemahaman. Tak apa, nanti kita buat latihan lagi. Okey, so itu saja untuk kelas kita hari ini. Jangan lupa tanda dekat YouFuture. Nanti saya masukkan recording semalam pun saya tak masukkan lagi, terlupa. Okey, so nanti kejap lagi saya insya-Allah masukkan recording kelas malam dan kelas hari ini. So saya akan share dalam Google Classroom. So itu saja untuk hari ini kelas. So insya-Allah esok kita akan sambung lagi dengan topik solving trigonometric function. Okey, so itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Doktor. Waalaikumsalam. Thank Thank you. you, Doktor. Thank you, Doktor. Terima kasih, Doktor. Sama. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Bye. Doktor.